Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas dihentam teruk berkait isu rundingan damai Thailand Kamboja, isu hutang negara, Anwar Ibrahim akhirnya menjawab perdebatan tersebut. Walaupun Anwar Ibrahim dihentam teruk, digambarkan dengan karikatur yang betul-betul sangat menghina pemimpin kita, bukan sekadar menghina pemimpin kita, tetapi juga menghina negara lain. Perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan yang profesional. Mungkin niatnya tidaklah sampai menghina kerajaan negara lain, tapi perbuatan itu secara tidak langsung menjatuhkan air muka negara lain. Mungkin itu bukan niatnya, tapi itulah. Melakukan perkara tanpa berfikir panjang akan mengakibatkan kesan yang sangat-sangat besar. Saudara, jawaban kepada Anwar Ibrahim berkait dengan isu rundingan damai Thailand Kamboja dan peningkatan hutang negara akhirnya menjadi buah mulut di Dewan Rakyat. Perdana Menteri menjawab dua isu panas di Dewan Rakyat pagi tadi berkenaan peranan Malaysia menjadi orang tengah dalam rundingan damai Thailand Kamboja serta berkenaan hutang negara. Menurut aturan mesyuarat Rodiah Sapi GPS, Batang Sadong meminta Perdana Menteri menjelaskan mengenai peranan Malaysia dalam usaha menjayakan rundingan perdamaian dan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang mencapai kata sepakat untuk menghentikan konflik sempadan antara kedua negara tersebut. Sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk berkongsi dulu. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bekerja lagi secara optimum, kita mudah kena penyakit. Apabila kita mudah kena penyakit, banyak akar penyakit akan terus berakar dalam tubuh badan kita. Tapi, secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, ia akan menjadi kuat lalu menyerang akar penyakit, menghapuskan akar penyakit yang ada tumbuh dalam tubuh badan kita. Imun badan yang bijaksana juga akan mendidik imun badan kita supaya tidak menyerang diri kita sendiri, karena dia mengenal mana satu kawan, mana satu lawan. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga halal. Dapatkannya sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Saudara-saudara sekalian, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, PN Kuala Kangsar pula meminta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan Madani menguruskan hutang negara dengan bertanggungjawab. Memandangkan hutang naik daripada 1,079 bilion pada tahun 2022 kepada RM 1,247,6 bilion pada penghujung tahun 2024 yang hampir mencecah 65% daripada KDNK. Sementara itu, bagi waktu pertanyaan Menteri, Zahari Kecik PN Jeli minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan kerajaan dalam menangani masalah jemaah menteri atau umrah yang sering tertipu oleh ejen yang menyediakan pakej haji atau umrah. Selain itu, beliau mahu tahu berapakah jumlah kerugian yang telah ditanggung oleh jemaah haji dan umrah bagi tahun 2024 dan 2025. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu, ahli Parlimen PAS dikecam mendakwa usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan bercangga fitrah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini tanggapan. Hari ini akhirnya tanggapan untuk merosakkan nama baik Anwar ditepis dengan sewajarnya. Seringkali pembangkang dan walaun, khususnya pengikut-pengikut pembangkang, seringkali menyebut kononnya Anwar Ibrahim menganaktirikan kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Mereka seringkali menyebut tanpa fakta. Menyebut tanpa fakta adalah satu perbuatan yang boleh dianggap bohong.
hanya bercakap atas angin. Tapi nombor tidak akan dapat menipu. Nombor adalah satu perkara yang tepat dan tidak akan boleh dispekulasikan. Hari ini menjawab kepada dakwaan kononnya kerajaan ataupun Anwar Ibrahim menganaktirikan kerajaan pimpinan pembangkang akhirnya ditepis. 4 bilion ringgit Malaysia wang ehsan dah diagih kepada Terengganu dan 967 juta ringgit kepada Kelantan. Inilah jumlah fakta yang tak pernah pembangkang huraikan dan mungkin mereka takut untuk diketahui oleh penyokong. Takut nanti para penyokong akan tiba-tiba berganjak beralih menyokong Anwar Ibrahim. Kerajaan telah mengagihkan sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia wang ehsan kepada Terengganu dengan 967 juta ringgit diberikan kepada Kelantan antara 2023 dan 2025. Ini fakta bukan auta. Kalau ini ialah auta, mereka boleh saman kerajaan yang menyatakan ini. Tapi mereka tak berani kerana itu adalah perkara yang benar. Saudara, sebelum saya teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit apabila imun badan kita lemah dan mudah kena penyakit kena imun badan kita yang lemah. Imun badan kita yang tidak bijaksana atau bodoh juga bertindak menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik imun badan kita untuk bertindak tepat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Imun badan kita dididik supaya mengenal mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera untuk mendapatkan khidmat nasihat yang percuma. Baik saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dana ini digunakan untuk menampung kos emolumen bagi kedua-dua kerajaan negeri melaksanakan pembasmian kemiskinan dan projek infrastruktur serta memenuhi komitmen lain. Sehingga kini, tiada sumber petroleum didapati atau diperoleh di perairan Kelantan dan Terengganu, kata Anwar Ibrahim. Semua sumber di pantai timur semenanjung Malaysia terletak di luar hub 3 batu nautika di bawah Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750, kata Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis. Anwar menjawab Ahmad Marzuki Sari dari PN Pengkelan Cepa yang bertanya status pembayaran royalti petroleum kepada negeri pantai timur itu. Beliau berkata wang ehsan itu diagihkan kepada Terengganu dan Kelantan walaupun tiada petroleum didapati dan diperoleh daripada kedua-dua negeri itu. Anwar juga menjelaskan Putrajaya bersedia mempertimbangkan cadangan daripada kerajaan Kelantan dan Terengganu berhubung program serta projek boleh dibiayai melalui pemberian terbabit. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan himpunan turun Anwar berjaya, tetapi yang berlaku mengangkat darjat Anwar. Mereka membacakan doa kunut Nazila. Ingatkan ianya terkena kepada Anwar Ibrahim atau pemimpin yang didoakan. Tetapi akhirnya lain pula yang berlaku. Himpunan turun Anwar gagal gugat Perdana Menteri ke-10, protes bertukar menjadi kemenangan imej kepada Anwar Ibrahim. Ini pasti tidak pernah disangka oleh Perikatan Nasional maupun oleh geng-geng protes tersebut. Mereka sangka himpunan itu boleh menjatuhkan imej Anwar, boleh menggugat Anwar Ibrahim. Dan paling mereka mahu Anwar Ibrahim tiba-tiba letak jawatan malam itu juga. Tapi siapa sangka yang dibuat jahat, yang diperoleh baik. Diberi yang jahat, dapat pula yang baik. Imej pula yang Anwar terima. Dari sudut komunikasi strategik,
Perhimpunan Turun Anwar bukanlah satu kejayaan mutlak bagi pihak penganjurnya. Walaupun terdapat dakwaan bahawa kehadiran mencecah 500,000 orang, anggaran rasmi oleh pihak polis hanya mencatat seramai 18,000 peserta. Jauh daripada angka yang mampu memberi gambaran jelas tentang ketidakpuasan hati rakyat atau ancaman politik yang ketara. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci penipu". Ini ialah Transfecta Folite. Saya perkenalkan kepada Anda semua terapi imun yang meningkatkan, mendidik dan menjaga imun badan kita sehingga imun badan kita meningkat 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita lemah menyebabkan kita senang kena penyakit, tapi sukar untuk kita sembuh. Apabila imun badan kita bertindak bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri, lalu kita sengsara. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera, dan ingat, produk ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kebanyakan pemerhati, penganalisis dan wartawan berpengalaman juga sependapat bahawa perhimpunan tersebut gagal mencetuskan momentum akar umbi pelbagai kaum terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ke-10 sebaliknya menunjukkan dominasi kehadiran daripada parti pembangkang khususnya PAS dan Bersatu. Dari sudut komunikasi kerajaan, terutamanya Perdana Menteri ke-10, telah menangani situasi ini dengan penuh kematangan dan strategi yang tersusun. Tiada insiden kekacauan atau keganasan berlaku dan pihak berkuasa memberikan kerjasama kepada penganjur dan peserta. Bukannya menyekat atau menindas perhimpunan, satu pendekatan yang berbeza daripada reaksi kerajaan terdahulu terhadap demonstrasi jalanan. Malah, Perdana Menteri ke-10 secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada para penunjuk perasaan dan mengajak mereka kembali ke Kuala Lumpur untuk tujuan pelancongan, sekaligus menonjolkan imej beliau sebagai pemimpin demokratik yang bersedia mendengar dan menghormati perbezaan pandangan. Pandangan ini atau pendekatan ini menerima pujian, bukan sahaja dalam negara malah di peringkat analisis antarabangsa, kerana ia berjaya menafikan kesan negatif perhimpunan tersebut dan menyerlahkan imej kerajaan yang stabil serta terkawal. Tanggapan umum dalam kalangan penganalisis adalah bahawa perhimpunan ini secara ironinya memberikan kelebihan komunikasi kepada Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan perpaduan. Kehadiran yang rendah melemahkan dakwaan pihak pembangkang mengenai kemarahan rakyat yang meluas dan memudahkan kerajaan untuk meminimumkan impak perhimpunan tersebut. Keamanan dan ketiadaan tindakan keras oleh pihak berkuasa menggambarkan Perdana Menteri ke-10 sebagai pemimpin yang mengamalkan prinsip demokrasi matang sekaligus mengukuhkan kredibiliti kepimpinannya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil turut tampil memberikan respon langsung terhadap perhimpunan serta menzahirkan komitmen kerajaan untuk meningkatkan komunikasi dengan rakyat dan menegaskan kepekaan terhadap kehendak serta keresahan awam. Secara keseluruhannya dan dari perspektif komunikasi, Perhimpunan Turun Anwar gagal mencapai matlamat pencitraan atau impak yang diharapkan oleh penganjur. Sebaliknya, membuka ruang kepada Perdana Menteri ke-10 untuk mempamerkan kepimpinan demokratik yang tenang dan tidak tergugat sekaligus memperkukuhkan imej beliau di mata rakyat. 5 pengajaran utama untuk pengamal perhubungan awam. Pertama, urus ekspektasi dan optik komunikasi. Penganjur meletakkan harapan tinggi terhadap kehadiran yang besar, tetapi hakikatnya jauh tersasar. Pengamal perhubungan awam perlu berhati-hati dalam menganjurkan atau mengunjurkan angka atau impak, kerana kegagalan memenuhi jangkaan boleh menjejaskan kredibiliti naratif yang ingin dibina. Kedua, rangka naratif secara strategik. Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan berjaya mengubah persepsi umum dengan menyokong hak berhimpun serta memberikan respon yang inklusif.
pengamal perhubungan awam harus memberi keutamaan kepada kebolehan untuk mengubah. Kritikan menjadi bukti kematangan, keterbukaan, dan keyakinan kepimpinan. Ketiga, pendekatan tanpa konfrontasi. Kerajaan membenarkan perhimpunan berjalan secara aman tanpa tindakan keras. Ini berjaya meredakan ketegangan, mengelakkan simpati terhadap penganjur, serta menampilkan kestabilan dan toleransi kerajaan. Dalam konteks perhubungan awam, pendekatan tenang dan memberikan ruang berbeza atau perbezaan adalah lebih berkesan berbanding respon defensif atau agresif. Keempat, manfaatkan peluang untuk penjenamaan positif. Perdana Menteri ke-10 menggunakan situasi pasca perhimpunan sebagai ruang untuk mengundang peserta kembali sebagai pelancong dan menunjukkan kesediaan mendengar suara rakyat. Pengamal perhubungan awam harus tangkas melihat peluang dalam krisis untuk membina jambatan persefahaman dan meningkatkan reputasi. Kelima, komunikasi terbuka dan langsung. Menteri terlibat tampil dengan komunikasi yang jelas dan proaktif. Strategi perhubungan awam yang berkesan memerlukan keterbukaan, ketelusan, dan kecekapan dalam memberikan maklum balas terhadap kebimbangan awam. Jadi secara kesimpulannya, kejayaan perhubungan awam tidak semestinya bergantung kepada kawalan atau dominasi naratif. Sebaliknya, bergantung kepada keupayaan untuk mengendalikan cabaran secara bijaksana. Melalui kebolehan merangkas semula mesej, keterbukaan terhadap kritikan, komunikasi yang tenang dan jelas, serta keupayaan memulakan atau menukarkan krisis kepada peluang untuk memperkukuh kepercayaan terhadap kepimpinan. Ditulis oleh Syed Ahmad Aidid, Timbalan Pengerusi Persatuan Pengamal Perhubungan Awam Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.